Bismillahirrahmanirrahim. Tahiyatan wa salaman alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Alhamdulillah, pertamanya bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat bertemu untuk membincangkan topik ketiga bertajuk etika dan peradaban dalam masyarakat kepelbagaian. Baik, sebelum kita meneruskan perbincangan kita, kita akan cuba melihat abstrak ataupun sinopsis secara keseluruhan berkaitan dengan topik yang ketiga ini. Untuk makluman semua pelajar, berkaitan dengan fenomena migrasi ataupun perpindahan dan kepelbagaian ataupun dalam bahasa Inggeris kita sebut diversity tidak dapat dipisahkan dalam mengupas topik etika dan peradaban dalam masyarakat kepelbagaian. Sebelum kedatangan Eropah ke Asia satu ketika dahulu, pada era pra-kolonial, kalau kita boleh bahagikan kepada tiga fasa, iaitu pra-kolonial dan juga era kolonial dan juga pasca kolonial. Okay. Telah wujud putaran migrasi di wilayah alam Melayu yang telah menemukan peradaban India, China, Timur Tengah dan alam Melayu masing-masing dengan sistem etikanya melalui Selat Melaka sebagai satu tempat ataupun gelanggang pertemuan suatu ketika dahulu. Kemudian kepelbagaian ini menjadi lebih kompleks dan juga rencam dengan kedatangan manusia Eropah. Orang-orang daripada Eropah yang ketika ini kita katakan pada fasa kedua iaitu era kolonial, melalui perdagangan dan penjajahan yang membawa peradaban dan sistem etika serta nilai Eropah ke alam Melayu ketika itu. Tindan lapis setiap unsur etika dan peradaban yang pelbagai ini daripada timur dan barat akhirnya tersulam melalui asimilasi, akomodasi, akulturasi dan amalgamasi yang berlaku daripada paras rakyat jelata sehingga ke mercu pemerintahan kesultanan. Melalui migrasi buruh paksaan wujudlah masyarakat majmuk semasa penjajahan tersebut ataupun era kolonial ini. Kemudian pada fasa yang ketiga kita sebutkan sebagai era pasca kolonial ini berlanjutan sehinggalah ke era globalisasi. Sifat kepelbagaian di alam Melayu amnya dan Malaysia khususnya menjadi semakin kompleks, semakin bertambah pekat dan ligat, apatah lagi setelah platform digital terasas membentuk kepelbagaian yang sungguh kompleks pada hari ini. Dan kalau kita lihat dasar langit terbuka dengan adanya media komunikasi ataupun kita katakan adanya pelbagai apps ataupun alat yang mudah untuk berinteraksi antara satu negara dengan satu negara, satu wilayah dengan satu wilayah yang lain, membentuk kepelbagaian yang sangat kompleks yang dipanggil sebagai super diversity dalam setiap era pra-kolonial, kolonial dan juga pasca kolonial ini. Wajah ataupun idea dan amalan etika berevolusi bersama penyesuaian pada peradaban-peradaban yang terlibat. Jadi ini sebagai satu gambaran secara menyeluruh berkaitan dengan topik yang kita akan bincangkan pada kali ini. Sekali lagi saya tekankan kita melihat daripada sudut pembahagian garis masa itu kepada tiga. Satu adalah pra-kolonial sebelum kedatangan penjajah daripada Eropah. Kemudian pada fasa yang kedua adalah era kolonial, iaitu ketika mana penjajah daripada Eropah berada di alam Melayu. Kemudian selepas kemerdekaan kita sifatkan pasca kolonial,
iaitu kita lihat, kita katakan selepas tarikh kemerdekaan sehinggalah ke hari ini. So itu adalah 3 gambaran secara menyeluruh lah. Baik, seterus hasil pembelajaran dan objektif yang kita akan cuba garap daripada topik yang ketiga ini adalah yang pertama, menjelaskan proses pembentukan etika dan peradaban dalam masyarakat kepelbagaian. Kemudian yang kedua, menganalisis impak etika dan peradaban dalam masyarakat kepelbagaian. Dua objektif ini yang kita akan cuba capai daripada perbincangan topik yang ketiga ini. Baik, seterusnya kita lihat kandungan topik yang ketiga ini supaya perbincangan kita ini boleh terarah dan tersusun dengan lebih baik. Yang pertamanya berkaitan dengan pembentukan etika dan peradaban dalam masyarakat pelbagai. Yang keduanya, komponen etika dan peradaban. Kita akan bincangkan 4 perkara, iaitu persekitaran geofizikal, kemudian masyarakat dan demografi, yang ketiganya ekonomi dan pasaran, dan seterusnya yang keempat falsafah dan pemikiran. Topik yang ketiga adalah Selat Melaka sebagai gelanggang kepelbagaian, dan akhirnya pada slide subtopik yang keempat adalah warisan dan pendigitilan semasa. Baik, untuk kita memahami tentang pengenalan istilah peradaban yang berasal daripada bahasa Arab digunakan bagi menjelaskan tentang maksud ketamadunan. Peradaban ini adalah istilah berkaitan dengan tamadun, okey, berasal daripada perkataan adab. Ya, peradaban berasal daripada perkataan adab yang merujuk kepada satu sistem nilai, akhlak ataupun etika yang dipatuhi sehingga menyebabkan keseluruhan masyarakat itu sangat tersusun, terorganisasi dengan kebiasaan yang positif dan baik sehingga membentuk kepada satu konteks masyarakat yang sangat baik dan yang sangat baik dan tersusunlah. Baik, istilah lain adalah tamadun, merujuk kepada istilah kemodenan ataupun pertambahbaikan perkembangan daripada semasa ke semasa. Kemudian ada juga menggunakan istilah hadarah, iaitu kita katakan masyarakat yang moden ataupun yang terkehadapan daripada satu masa ke semasa. Kemudian sebelum kedatangan Islam, perkataan yang digunakan untuk membawa maksud peradaban adalah budaya yang bertunjangkan kepada keluhuran nilai dan kehalusan budi pekerti yang seperti mana yang saya jelaskan di awal tadi. Bermaksud dalam kehidupan kita ni, manusia ni mesti bertamadun, kita katakan. Bertamadun ni bermaksudnya yang mempunyai nilai, akhlak, etika yang baik. Sama ada daripada sudut percakapan, perbuatan ataupun tindakan. Okey, so ianya perlu dalam keadaan yang baik supaya kehidupan bermasyarakat itu tidak berada dalam keadaan yang porak-peranda ataupun pergaduhan, perselisihan, persengketaan yang menyebabkan masyarakat itu tidak dipandang sebagai satu masyarakat yang bertamadun lah, seolah-olah masyarakat yang suka berperang, bergaduh, bersengketa, jadi menyebabkan tidak ada kebaikan dalam konteks tersebutlah. Baik, istilah Melayu yang biasa digunakan untuk menjelaskan tentang peningkatan hidup masyarakat ini adalah kemajuan ataupun pembangunan. Okey, kita tak sebut tamadun. Mungkin satu ketika dahulu menyebut sebagai satu kemajuan ataupun pembangunan dalam konteks tersebut. Tetapi istilah tersebut tidaklah begitu meluas berbanding perkataan tamadun tersebut untuk menggambarkan peradaban itu. Kemudian selepas kedatangan Islam, istilah-istilah Arab ini mula digunakan dan diterima pakai dalam istilah bahasa Melayu lah. Sebagaimana yang kita ketahui dalam konteks sejarah, Malaysia pernah
hari ini kita sebut Malaysia lah, tapi satu ketika dahulu kita sebut Melaka, dan sebelum itu Alam Melayu kan, Nusantara. Pernah menjadi satu tempat persinggahan masyarakat daripada Timur Tengah untuk melakukan aktiviti perdagangan, sebagaimana yang saya jelaskan di awal tadi berkaitan dengan era pra-kolonial tersebut. Masyarakat Arab datang, kemudian penggunaan istilah bahasa Arab itu telah menjadi kebiasaan dan diserap dalam penggunaan bahasa Melayu lah pada hari ini. Baik, seterusnya kita melihat kepada maksud etika dan peradaban. Etika adalah prinsip moral atau nilai-nilai akhlak, adat sopan santun dan sebagainya yang menjadi pegangan seseorang individu ataupun sesuatu kumpulan manusia. Manakala peradaban merupakan sistem dan tahap perkembangan sosial sesuatu bangsa, kemajuan sosial dan kebudayaan sesuatu bangsa. Baik, seterusnya kita lihat subtopik yang pertama, iaitu pembentukan etika dan peradaban dalam masyarakat kepelbagaian. Terdapat beberapa perkara dalam pembentukan etika dan peradaban masyarakat yang pelbagai ini, antaranya adalah sistem kepercayaan dan agama. So, kita lihat dalam konteks peradaban di Malaysia, kita mempunyai sistem kepercayaan dan agama. Masyarakat Melayunya berteraskan Islam, Cinanya berteraskan kepada Buddha, agama Buddha dan kepercayaannya tersendiri. Masyarakat Indianya dengan kepercayaan agamanya Hindu, contohnya lah ya. Kemudian penempatan masyarakat ya. Kita ada satu penempatan masyarakat dalam konteks sempadan geografi yang tertentu. Hari ini kita dikenali sebagai Malaysia, sebelum tu Tanah Melayu, sebelum tu lagi kita disebut sebagai Nusantara ataupun Malay Archipelago sebagai satu kawasan Nusantara. Dia ada penempatan masyarakat dalam konteks sempadan geografi. Kemudian peningkatan kualiti kehidupan dan peningkatan jangka hayat. Yang keempatnya adalah sistem organisasi dan institusi sosial yang teratur. Ada sistem yang tertentu lah ya. Dalam konteks bermasyarakat, ada ketua, kemudian ada pembantunya, kemudian ada masyarakatnya. Soalnya begitulah ya. Dalam konteks hari ini kita ada kita boleh lihat sebagai contoh ada ketua kampung, kemudian ada jawatan kuasanya, kemudian ada aspek Tok Imam, Tok Bilal dan sebagainya lah. Di situ membantu dan mengurus susun aktiviti kehidupan masyarakat seharian. Baik, seterusnya bahasa yang serumpun dengan satu sistem tulisan yang tersendiri. Kemudian ada aspek sistem perundangan yang teratur dan sistem nilai serta moral yang mengikat supaya masyarakat ni berdisiplin, mematuhi peraturan, tidak ada kehidupan yang kita katakan berlakunya persengketaan, perselisihan, pergaduhan yang mencetuskan suasana yang tidak harmoni dalam hubungan kemasyarakatan. Baik, seterusnya kita lihat aspek daya reka cipta dalam penciptaan teknologi dan pembinaan. So, setiap tamadun ada teknologi yang tersendiri dan kita nampak perkembangan itu daripada semasa ke semasa. Sebagai contoh lah ya, masyarakat Melayu dulu bekerja bertani di sawah contoh, menggunakan manual, tenaga sepenuhnya manusia. Kemudian berubah kepada menggunakan jentera yang kita katakan menggunakan bantuan daripada kerbau, binatang untuk membajak. Kemudian terus meningkat dengan penggunaan teknologi mesin dan sebagainya. So di situ ada peningkatan. Dan yang terakhirnya berkaitan dengan kelahiran dan perkembangan daya kreativiti. So daya inovasi, kreativiti dalam mempelbagaikan kemajuan kehidupan manusia ni diperlukan daripada semasa ke semasa supaya memudahkan aktiviti seharian dan menyebabkan berlakunya perkembangan
tamadun, peradaban, daripada satu tahap ke satu tahap, daripada yang baik kepada yang lebih baik, dan peningkatannya daripada semasa ke semasa. InsyaAllah kita akan teruskan perbincangan selanjutnya.